FAM pun ada berhutang dengan Johor. Mungkin itu salah satu faktor juga conflict of interest lah untuk FAM denda JDT. Saya rasa pandangan saya mungkin MFL, kerana ada certain mungkin prize money dia dah belum dilunaskan, tapi saya rasa dah hampir dilunaskan, tak salah saya. Masa sebelum saya jadi presiden MFL dulu, MFL mungkin kelewatan membayar wang prize money ke something. Tapi saya kira mungkin telah dijelaskan. Saya kena cek dengan Dato' Ghani. Nanti boleh cek dengan Dato'. Gaji tak bayar. So bagi saya, kalau contoh gaji tak bayar, buat apa nak pergi lagi? Sekarang kau cari je kerja lain yang boleh dapat income. Contoh ada anak bini, bagi anak bini makan 6-7 bulan tak bayar gaji. Okay, tu saya punya statement saya cakap apa, tak payah cerita pasal semangat kenegerian. Saya cakap kan, kalau anak bini kat rumah tak boleh nak bagi nafkah. Saya cakap macam tu. Sebab apa? Kalau 6-7 bulan you tak boleh nak bayar, contoh tak boleh bagi anak bini makan, komitmen semua, hutang-hutang semua tak bayar. So saya cakap, mana lagi penting? Mana yang benda wajib? Bagi anak bini makan ke kau nak dengar cerita pasal fan cakap pasal semangat negerian, nak pergi main tu tak ada gaji? Anak bini penting kan? Saya cakap, kalau boleh kena kerja. Kalau kena, contohlah kena buat Grab ke apa kan, contoh buat lah. Kau nak malu apa kan? Yang penting anak bini kau boleh makan. Kan? Sebab saya kesian yang player muda sekarang ni, yang betul-betul ada talent, tapi pergi tim tak bayar. Diorang ada talent. Patutnya talent diorang tu kalau kena dengan tim yang betul, diorang boleh pergi jauh. Itulah kita punya future player yang akan main, yang akan ganti yang sekarang ni. Tapi bila kan sebabnya ni diorang hilang. Sebab tu diorang main kat mana sekarang ni? Tengok Liga Selangor kan. Liga Selangor ni dipenuhi dengan ex-player. Betul. Bukan yang tua-tua macam saya ni. Betul. Kan? Muda-muda 23-24 yang dulu ni orang cakap dia ni memang boleh pergi lah. Betul. Yang sepatutnya main kat atas, bukan main kat situ. Sepatutnya dia ni lah future yang player yang akan naik. Tapi main Liga Selangor, tak salahkan jangan, tapi sebabkan dominat. 2213 telah melaporkan bahawa beliau tidak menerima gaji selama 9 bulan dan isu-isu gaji tertunggak ni masih menghantui Liga Malaysia. Jadi Rosli merupakan salah satu daripada mangsa lah, walaupun FAM telah menyatakan bahawa pihak Kedah Darul Aman FC sepatutnya membuat bayaran. Katakan bekas majikannya langsung tidak ada dana untuk bayar. Jadi mesti ada satu proses yang macam mana sebenarnya FAM boleh compensate players. Kena ada that mechanism. KDA FC patut dapat grant penyiaran dalam 1 juta for example. Jadi daripada situ potong mana-mana yang kes gaji tertunggak tu, potong grant tu, dan let's say daripada 1 million tu dia mungkin hanya dapat 200,000 je, the rest dia kena pay off. Ini antara mekanisme yang pembuat-pembuat dasar dalam FAM dan juga MFL kena duduk semeja bincang macam mana nak pastikan benda ni selesai. Hutang FAM dengan pemain dalam negeri belum terlunasi. Isu tunggakan gaji masih membara. Kancah bola sepak Malaysia sekali lagi digegarkan dengan isu yang sudah lama membelenggu tunggakan gaji. Kali ini sorotan terarah kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, badan induk yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung utama kebajikan pemain tempatan. Namun, senario yang berlaku seolah-olah menunjukkan sebaliknya. Puluhan pemain dalam negara kini terjerat dengan masalah keuangan akibat kegagalan pembayaran gaji yang berlarutan. Ada yang sudah mencecah berbulan-bulan lamanya. Isu ini bukan baharu. Malah, ia seakan menjadi penyakit kronik dalam struktur bola sepak tanah air. Apa yang lebih menyedihkan, ramai pemain yang menjadi mangsa merupakan tonggak tempatan yang telah mencurahkan keringat, masa, dan tenaga demi kejayaan klub dan pasukan kebangsaan. Namun, pengorbanan mereka seakan tidak dihargai apabila hak paling asas sebagai pekerja, yaitu gaji, tidak ditunaikan. Latar belakang, masalah lama yang bertambah parah. Tunggakan gaji dalam bola sepak Malaysia bukan isu asing. Sejak era 90-an, sudah banyak kes dilaporkan melibatkan klub-klub di bawah seliaan Persatuan Negeri, termasuk beberapa kes membabitkan FAM secara langsung. Walaupun beberapa langkah telah diambil dalam dekade kebelakangan ini, seperti pengenalan sistem pelisanan klub, ketetapan audit keuangan, dan kod etika, masalah ini tetap berulang. Mengikut pendedahan terkini, sekurang-kurangnya 38 pemain dari beberapa klub tempatan masih belum menerima gaji penuh mereka sejak akhir musim lalu. Daripada jumlah ini, terdapat pemain yang sudah hampir setahun tidak menerima bayaran tetap, manakala sebahagian lagi hanya dibayar separuh atau tertunggak lebih 3 bulan.
Kebanyakan daripada kes ini melibatkan pemain Liga Super dan Liga Perdana, dengan majoritinya terdiri daripada pemain tempatan yang bukan bergaji besar seperti pemain impor. Lebih menyedihkan, terdapat juga kes yang melibatkan pasukan pembangunan dan remaja di bawah seliaan FAM. Beberapa bekas pemain skuad bawah 23 tahun mendakwa belum menerima bayaran allowance dan bonus yang dijanjikan sejak kempen kelayakan Piala Asia lalu. Kronologi isu tunggakan gaji. Untuk memahami kedalaman isu ini, kita perlu melihat kronologi perkembangan. Ogos 2023, beberapa pemain Liga Super mula bersuara tentang kelewatan gaji. FAM memberi jaminan akan menyiasat isu tersebut. Desember 2023, kes pertama dibawa ke pengetahuan awam apabila pemain dari 2 klub negeri tampil secara terbuka menuntut bayaran tertunggak. Mac 2024, PFA Malaysia, Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, mendedahkan lebih 20 aduan rasmi diterima melibatkan tunggakan gaji, termasuk kes yang berkait langsung dengan pengurusan FAM. Julai 2024, isu semakin meruncing apabila beberapa pemain enggan melaporkan diri untuk latihan pusat skuad kebangsaan sebagai tanda protes. Januari 2025, satu memorandum dikemukakan oleh kumpulan pemain kepada FAM menuntut penyelesaian segera terhadap semua tunggakan. Mac 2025, FAM mengakui terdapat kelewatan pembayaran namun menafikan dakwaan, pengabaian, dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum pertengahan tahun. Mei 2025, sehingga kini belum ada perkembangan positif dan ramai pemain masih belum menerima bayaran penuh. Kesan kepada pemain dan keluarga. Antara impak paling ketara akibat tunggakan gaji ini ialah tekanan emosi dan beban keuangan yang ditanggung pemain. Seorang bekas pemain kebangsaan yang kini beraksi dalam Liga Perdana berkongsi, "Saya ada keluarga untuk ditanggung. Bayangkan, hampir 8 bulan saya tidak dibayar penuh. Saya terpaksa guna simpanan sendiri, malah pinjam daripada rakan untuk bayar sewa rumah dan sekolah anak. Ini bukan kehidupan yang patut dilalui seorang pemain profesional." Ada juga pemain muda yang terpaksa meninggalkan bola sepak untuk bekerja sambilan sebagai penghantar makanan atau pembantu kedai demi menampung keperluan hidup. Mereka yang sepatutnya berada di kemelatihan atau bertanding kini berada di jalan raya demi kelangsungan hidup. Reaksi FAM, alasan atau penyelesaian? FAM dalam beberapa kenyataan media menyatakan bahwa pihak mereka sedang berusaha keras untuk menyelesaikan isu tersebut. Menurut juru cakap FAM, "Kami akui ada kelewatan bayaran kepada beberapa pemain akibat kekangan aliran tunai dan proses audit dalaman. Namun kami tidak pernah berniat untuk mengabaikan kebajikan pemain. Kami minta ruang untuk selesaikan satu persatu. Namun kenyataan ini dianggap terlalu umum dan tidak memuaskan hati pemain." PFA Malaysia menyelar sikap FAM yang dilihat bermain tarik tali dan tidak memberikan garis masa yang jelas. FAM perlu faham, ini bukan soal teknikal atau prosedur sahaja. Ini soal hidup mati pemain. Kami minta satu pelan penyelesaian konkret dengan tarikh dan jumlah yang dijanjikan, bukan janji manis mata-mata, tegas Presiden PFA Malaysia. Tekanan awam dan sokongan fans. Orang ramai dan peminat bola sepak turut menunjukkan rasa tidak puas hati. Di media sosial, tanda pagar seperti bayar gaji pemain dan Justice for Local Players mula tular. Beberapa kumpulan penyokong juga dilaporkan mengadakan perhimpunan aman di hadapan Wisma FAM sebagai tanda solidariti terhadap pemain. Antara spanduk yang dibawa berbunyi, "Tanpa pemain, siapa Anda wahai pengurusan? Kami bayar tiket, mereka tak dibayar gaji." Sokongan ini sangat bermakna buat para pemain yang kini berjuang bukan sahaja di padang, tetapi juga dalam mempertahankan hak sebagai tenaga kerja profesional. Tinjauan undang-undang dan hak pekerja. Mengikut Undang-Undang Buruh Malaysia, kegagalan membayar gaji dalam tempoh ditetapkan boleh dikira sebagai pelanggaran kontrak. Pemain profesional, walaupun diklasifikasi sebagai atlet, tetap berhak mendapat perlindungan Undang-Undang Pekerjaan. Namun, sistem perundangan sedia ada seringkali lambat dan memakan masa panjang jika aduan dibuat melalui saluran mahkamah. Ramai pemain enggan membawa kes ke mahkamah buruh karena bimbang akan dihitamkan oleh industri. Satu fenomena tidak rasmi yang berlaku apabila pemain dilihat bermasalah karena membawa isu ke muka pengadilan. Apa langkah seterusnya? Beberapa cadangan telah dikemukakan oleh penggiat industri untuk menangani isu ini secara sistematik.
Penubuhan dana perlindungan pemain, sebuah tabung kecemasan yang boleh membantu pemain sekiranya berlaku tunggakan gaji akibat kelemahan pengurusan kelab atau badan bola sepak. Audit kewangan berkala oleh pihak ketiga, memastikan aliran tunai dan pengurusan bajet badan bola sepak adalah telus dan bertanggung jawab. Kontrak pintar dengan klausa perlindungan memperkenalkan klausa automatik pembatalan kontrak atau penalti terhadap majikan jika berlaku kelewatan bayaran. Penglibatan Suruhanjaya Sukan dan KBS supaya isu ini tidak diselesaikan hanya di bawah meja FAM, tetapi mendapat perhatian nasional.